Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, selepas kerajaan sokong Palestin, ulama PAS doakan kerajaan hancur. Jemputan ke muktamar, PAS iktiraf kekafiran anak Loh. Lafaz ikrar perkahwinan oleh Saifuddin tidak libat upacara keagamaan. Dalam sibuk jatuhkan kerajaan, rupanya PAS bergaduh teruk. Jabatan Pendaftaran Negara menjelaskan tindakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendaftarkan pernikahan pasangan bukan Islam tidak melibatkan ritual keagamaan. Sebaliknya, kata agensi itu, Menteri terbabit sekadar memenuhi jemputan untuk merasmikan sambutan Jubli Intan JPN di Putrajaya. Kata JPN, antara pengisian bagi majlis tersebut ialah Menteri terbabit mendaftarkan perkahwinan siri pasangan bukan Islam yang dipilih jabatan berkenaan. Katanya ini adalah acara istimewa untuk pasangan terpilih sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara setiap tahun. Terdahulu, tular klip video pendek menunjukkan Saifuddin berdiri di hadapan pasangan bukan Islam dan menikahkan mereka. Menteri terbabit memegang sebuah dokumen untuk bertanya persetujuan pasangan terbabit menjadi suami isteri. Sejurus upacara tersebut, mereka diraih beberapa individu dipercayai ahli keluarganya. Menurut JPN, agensi itu merupakan pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menguruskan pendaftaran perkahwinan sivil serta merekodkan maklumat perkahwinan dan perceraian pasangan bukan Islam. Katanya ia selaras dengan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164. Katanya berdasarkan akta tersebut, Saifuddin merupakan menteri yang bertanggungjawab dan membolehkan beliau melakukan pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam. Selain Menteri Dalam Negeri, kata agensi itu, kuasa yang sama juga dimiliki Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Pengarah Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Pengarah Pendaftaran Negeri serta pegawai dan kaki tangan JPN yang bertugas di bahagian perkahwinan dan perceraian. Juga mendapat kuasa tersebut, kata JPN, ialah Timbalan Pendaftar Perkahwinan. Katanya JPN menegaskan sesi pendaftaran perkahwinan yang dijalankan adalah berlandaskan Undang-Undang Sivil mengikut Akta 164. Ia tidak melibatkan, tidak menyerupai, tidak melambangkan dan tidak dipengaruhi mana-mana ritual keagamaan atau adat sesuatu kaum. Lafaz ikrar yang ditutur pendaftar adalah perkataan yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta 164 yang membentuk keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata. Seorang anggota Parlimen Perikatan Nasional mengakui dia secara peribadi mendoakan kejatuhan pentadbiran 22 bulan Kerajaan Pakatan sebelum ini. Malah Nik Muhammad Zawawi Saleh secara terbuka berkata dia akan melakukan perkara yang sama terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, ya betul, kali ini saya pun nak doakan yang sama. Nik Muhammad Zawawi berkata demikian selepas raya menunding jari kepadanya. Terdahulu, Nik Muhammad Zawawi membangkitkan soal peruntukan kepada anggota Parlimen yang didakwa tidak adil. Sejurus itu, Nik Muhammad Zawawi berkata, kerajaan akan terumbang-ambing kerana tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Disebabkan itu juga, Nik Muhammad Zawawi berkata, kerajaan pimpinan Anwar ini akan menemui ajal. Katanya, Allah tidak melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan dan kerana apa? Kerana kerajaan bersikap di luar daripada batasan-batasan manusia. Ahli-ahli Parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Harta ini kalau milik Tambun, saya tak akan kata apa. Tapi ini adalah harta rakyat dan negara yang mesti diagihkan. Nik Muhammad Zawawi justru memberi amaran, jangan sampai rakyat membanjiri Kuala Lumpur serta perhimpunan membantah cadangan ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum pada 2018. Katanya, insya-Allah saya kira kerajaan ini tidak lama usianya dan insya-Allah kerajaan ini akan bertemu ajalnya. Raya kemudian meminta Nik Muhammad Zawawi menarik balik kenyataan itu berdasarkan Peraturan Mesyuarat 36/6 kerana mengeluarkan sangkaan jahat. Dia mengingatkan supaya menjaga tutur katanya kerana terdapat pelawat daripada kalangan pelajar sekolah dalam sidang. Katanya, sangkaan-sangkaan jahat dan saya percaya speaker pun tengah tekun mendengar bahawa kenyataan tersebut adalah membuat sangkaan jahat terhadap kerajaan dan saya minta Yang Berhormat tidak mengulangi kenyataan sedemikian. Ramli bagaimanapun memutuskan bahawa kandungan perbahasan Nik Muhammad Zawawi tidak mempunyai ciri-ciri sangkaan jahat. Seorang ahli Parlimen PAS berang apabila isu tunggakan bayaran untuk pencetak akhbar rasmi parti itu, harakah yang dianggarkan bernilai jutaan ringgit dibangkitkan di Parlimen. Bercakap di Dewan Rakyat, Muhammad Misbahul Munir Masduki berkata, isu yang dibangkitkan RSN Raya tidak ada kaitan dengan Belanjawan 2024 yang dibahaskan. Katanya, Peraturan Mesyuarat 36/9 apa yang dibangkitkan oleh RSN Raya yang kerap kali membangkitkan isu ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan tersakit-sakit hati. Kami sakit hati terhadap kenyataan RSN Raya
asyik bangkit isu yang tidak ada kaitan pun dengan bajet 2024 sudah-sudahlah. Terdahulu, Rayyan bangkit mencelah bagi menuntut penjelasan Muhammad Misbahul mengenai mengapa hutang harakah kepada pencetaknya masih belum dibayar. Tidak berpuas hati dengan tindakan Rayyan itu, Misbahul meminta Alice mengeluarkan perintah agar Rayyan menarik balik kenyataannya. Katanya, semalam pun dia bangkitkan juga, hari ini bangkitkan juga. Kami sakit hati. Ini peraturan mesyuarat kena buat ruling, tarik balik. Sebelum ini, media melaporkan rungutan pengurus NAJ Press Resources Sdn Bhd, Hussein Jan yang menyatakan rasa geramnya melihat PAS serta kepimpinan parti itu bermewah-mewah ketika hutang pada syarikat pencetakannya masih belum dilunaskan. Tunggakan bayaran untuk mencetak harakat itu dianggarkan bernilai jutaan ringgit. Timbalan Presiden PAS Tun Ibrahim Tuanman bagaimanapun meminta syarikat pencetak itu menunggu keputusan mahkamah berhubung isu tunggakan hutang berkenaan. Bekas suami Loh Siu Hong menyatakan rasa terkejut apabila melihat seorang peguam yang terbabit mengambil anaknya untuk tinggal bersama keluarga bukan Islam menjadi tetamu PAS ketika parti itu mengadakan muktamar 7 minggu lalu. Muhammad Nagaswaran Munian berkata, selain merasa kecewa, dia juga tertanya-tanya apa motif PAS di sebalik jemputan terbabit. Katanya, iaitu saya nak tanya, kalau PAS jemput dia sebab apa? Pernahkah dia dijemput dalam program PAS sebelum ini? Loh merupakan ibu tunggal yang mengemukakan cabaran undang-undang untuk membatalkan penahanan haram 3 anaknya yang telah memeluk Islam secara sepihak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 21 Februari 2022 membenarkan permohonan Loh ke atas Jabatan Kebajikan Masyarakat dan seorang ustazah yang menjaga anak-anak terbabit. Hakim juga mengarahkan kanak-kanak terbabit dibebaskan serta-merta untuk dijaga Loh. Dalam proses mahkamah tersebut, Loh diwakili Peguam Samsir Singh. Pada 19 Oktober lalu, Samsir memuat naik gambar dia menghadiri muktamar Dewan Pemuda PAS yang dilangsungkan di Shah Alam, Selangor. Dia mendakwa hadir sebagai tetamu jemputan. Katanya dijemput sebagai tetamu untuk menghadiri majlis pelancaran muktamar Dewan Pemuda PAS. Satu penghormatan apabila YB Datuk Seri Tun Ibrahim Tuanman memanggil nama saya. Juga bertemu rakan lama saya yang berhormat Afnan Hamimi dan Subhas Chandra Bose Arumugam Pilal. Mengiring hantaran tersebut ialah gambaran Samsir bersama Tuan Ibrahim dan Afnan. Tuan Ibrahim merupakan timbalan Presiden PAS, manakala Afnan Hamimi Taib ialah ketua baru Pemuda PAS. Sementara itu, seorang aktivis dakwah yang turut terbabit dengan kes itu, Nazira Abdullah, turut menyatakan rasa terkejut dan tertanya-tanya dengan langkah PAS. Nazira berkata dia ditanya beberapa orang mengenai pembabitan Samsir di muktamar Pemuda PAS. Katanya mereka kata sepatutnya orang yang berjuang untuk Islam atau NGO berkaitan dakwah Islam yang dijemput sebagai tetamu PAS. Sebab itu saya rasa terkejut, saya tidak tahu apa motif mereka. Secara peribadi saya rasa jemputan itu boleh mengundang fitnah. Proses pendaftaran perkahwinan sivil oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang tular di media sosial tidak melibatkan sebarang upacara keagamaan. Jelas bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, upacara perkahwinan agama Hindu membabitkan 3 prasyarat utama dan ada pun video yang tular itu adalah prosedur biasa di Jabatan Pendaftaran Negara. Katanya upacara perkahwinan Hindu ada 3 prasyarat utama iaitu Kanyadana, Panigrahana dan Saptapadi. Upacara perkahwinan dikira sempurna dengan adanya Saptapadi iaitu ritual mengelilingi api. Ada pun video yang tular itu adalah prosedur biasa JPN bagi perkahwinan bukan Islam dan tidak melibatkan apa-apa upacara keagamaan. Beliau berkata demikian menjawab soalan seorang yang bertanya pandangannya tentang seorang Islam yang menyertai upacara perkahwinan pasangan bukan Islam dan menjadi juru nikah kepada perkahwinan tersebut. Saifuddin menghadiri majlis sambutan Jubli Intern JPN di Ibu Pejabat JPN Putrajaya, di mana antara pengisian program ketika itu adalah mendaftarkan perkahwinan sivil 2 pasangan yang telah dipilih oleh JPN. Video beliau yang melakukan pendaftaran pasangan bukan Islam itu tular kerana dianggap menjadi juru nikah kepada pasangan terbabit. JPN bagaimanapun menerusi kenyataan yang menegaskan sesi pendaftaran perkahwinan yang dijalankan di JPN Putrajaya itu adalah berlandaskan Undang-Undang Sivil di bawah Akta 164. Lafaz ikrar yang dituturkan oleh pendaftar adalah perkataan yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta 164 yang berbentuk keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata. Selain ia juga adalah persetujuan dan kesanggupan pasangan menerima perkahwinan itu dengan rela hati tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Seorang pemimpin bersatu berkata, wujud rasa tidak selesa dalam gabungan Perikatan Nasional Perlis susulan dakwaan berlaku pergolakan dalaman dalam PAS. Ketua Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah mendakwa pergolakan itu melibatkan isu kefahaman agama, susun atau gerak kerja dan pentadbiran negeri itu yang dimenangi PN pada PRU15 menamatkan dominasi Barisan Nasional. Kenyataan itu menyusul peringatan Presiden PAS Hadi Awang Ahad lalu supaya ahli parti
tidak menjadi penembuk kapal untuk menjatuhkan kerajaan di perintahnya. Justru Abu Bakar berharap keadaan itu dapat diselesaikan segera kerana ia menjurus kepada kekuatan PN dalam mempertahankan negeri itu pada PRU16. Katanya PAS sedang bergolak di Perlis, tak ada keselarian dan kesaksamaan dalam kalangan kita. Namun bersatu sebagai gandingan ada kerusi di Perlis tak nak campur tangan sebab perbahalahan dan pergolakan PAS adalah sesama mereka bukan dengan bersatu. Di sebalik dakwaan itu, beliau menjelaskan kerjasama PAS dan bersatu masih utuh. Selain Perlis, PAS turut menerajui pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.